Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi kejutan besar daripada Sanusi. Keputusan yang kita tunggu-tunggu. Benarkah Sanusi telah pun mengangkat Mahathir sebagai Perdana Menteri untuk yang ke-11? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Sanusi menafikan mahu mengangkat Mahathir jadi Perdana Menteri semula. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Ma'nur menepis dakwaan bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad akan diberikan kuasa selepas dilantik sebagai penasihat tidak rasmi kepada 4 negeri yang dikuasai Perikatan Nasional PN. Malah katanya, dakwaan lantikan itu juga akan membuka jalan untuk menjadikan Dr. Mahathir sebagai menteri ataupun Perdana Menteri sekali lagi tidak timbul sama sekali. Ini kerana, kata Sanusi, bekas Perdana Menteri itu tidak lagi mempunyai sebarang kuasa dalam kerajaan. Tak ada apa-apa kuasa, tak ada jawatan apa. Dia cuma nak bantu berdasarkan pengalaman dia. Oleh kerana dia ada pengalaman jadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali, katanya lagi. Sanusi juga mengatakan bahawa lagipun dia ada rangkaian dan perhubungan yang bagus dalam pelaburan. Dia sanggup nak bantu, apa salahnya. Sesiapa yang ingin membantu kami alu-alukan, termasuk Perdana Menteri ke-10, kata beliau lagi. Beliau berkata demikian ketika selepas mengadakan mesyuarat bersama Lembaga Pengarah Kulim Teknologi Spark Corporation Sdn Bhd KPTC di Wisma Aman Darul Aman di sini. Sanusi yang juga pengurusi PN Negeri mengulas dakwaan bekas Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Saleh Said Kuruak bahawa langkah melantik Dr. Mahathir sebagai penasihat bagi ekonomi negeri dikuasai Perikatan Nasional berkemungkinan mahu menjadikan sebagai Perdana Menteri semula. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi berkata bahawa langkah membentuk State Government for SG4 bukan untuk mencabar kerajaan persekutuan dalam menarik pelaburan ke negeri-negeri Perikatan Nasional. Beliau kata tidak melawan. Melawan apa? Kata beliau. Bak ekonomi patut tak boleh ada sekatan politik, kepentingan ekonomi kena option atau open terbuka. Kalau tidak, blok halang ekonomi kerana politik itu merugikan, katanya lagi. Mengenai pertemuan tertutup Dr. Mahathir bersama beliau dan Exco Kerajaan Negeri Kedah di sini semalam, Muhammad Sanusi berkata, bekas Perdana Menteri itu memaklumkan ramai pelabur menghubungi beliau menyatakan minat melabur di negara ini. Pelabur berpotensi dari Jepun, Korea Selatan, Timur Tengah menyatakan mereka untuk menabur seperti dalam sektor pelancongan, langkawi, pertanian dan lain-lain. Jadi Tun cadangkan kepada pelabur berpotensi untuk melabur di 4 negeri ini, katanya lagi. Muhammad Sanusi berkata Dr. Mahathir juga menggesa 4 negeri itu membangunkan sistem untuk mempercepatkan kelulusan permohonan pelaburan. Kedah ada permit pembinaan ekspres atau E10. Saya rasa di seluruh negara yang paling pantas membuat keputusan untuk meluluskan apa-apa permohonan tapak itu di Kedah. Kita dah beri taklimat kepada Dr. Mahathir mengenai perkara ini, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Anwar Ibrahim menunjukkan dia adalah pemimpin Malaysia yang paling tepat pada masa ini. Dia telah membuktikan telahan Datuk Seri Muhyiddin Yassin dan juga Mahathir Mohamad untuk tidak setuju Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Bahkan kalau Mahathir Mohamad, beliau banyak kali memberikan kenyataan bahawa Anwar Ibrahim tidak sesuai jadi Perdana Menteri. Akhirnya hari ini, kebelakangan ini, Anwar Ibrahim mematahkan hujah-hujah tersebut. Kali ini
Anwar Ibrahim bukan saja telah membuktikan dia ialah pemimpin agama Islam, pemimpin negara Islam yang dihormati, yang disanjung tinggi oleh kepimpinan Islam di seluruh dunia. Hari ini Anwar Ibrahim membuat satu lagi rekod. Kalau sebelum ini direkodkan, dikatakan bahawa Anwar Ibrahim bakal menyampaikan khutbah Jumaat di New York, akhirnya hari ini satu lagi kejutan daripada Anwar Ibrahim daripada Amerika Syarikat. Apabila Anwar Ibrahim kini sah akan bertemu 15 syarikat terkemuka di Amerika. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dalam interaksi bersama 15 syarikat terkemuka Amerika Syarikat yang tersenarai dalam Fortune 500, termasuk ABN, Amazon Web Services, Boeing, ConocoPhillips dan Kimberly-Clark di Harvard Club, New York pada Khamis. Kesempatan ini digunakan sepenuhnya untuk berkongsi kerangka ekonomi madani yang disokong oleh Pelan Induk Perindustrian Baharu tahun 2020, Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara serta kajian seprapenggal RMK12 yang akan menjadi panduan dalam mencapai matlamat pembangunan negara. Saya juga hargai maklum balas positif dan input-input membina yang dikongsikan oleh masyarakat atau syarikat-syarikat ini, kata Anwar Ibrahim menerusi catatan di laman sosial media Facebook. Anwar yang kini berada di New York bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 berkata, AS ialah rakan dagang Malaysia yang ketiga terbesar sejak 2015. Dari segi pelaburan, dalam sektor pembuatan, Malaysia menerima pelaburan langsung Asia FDI dari Amerika Syarikat bagi tempoh Januari hingga Jun 2023 dengan nilai berjumlah 1.84 ringgit bilion US dollar, dan pelaburan ini telah menyumbang sebanyak 1,558 peluang pekerjaan. Semoga Malaysia mampu menarik lebih banyak pelaburan baharu daripada syarikat-syarikat agensi atau gergasi Amerika, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, peranan majlis dan peranan perniagaan, Dewan Perniagaan seperti Majlis Perniagaan Amerika Syarikat ASEAN USABJC dan Dewan Perhimpunan Amerika Syarikat USCC sebagai medium antara kreatif kerajaan dan komuniti perniagaan merupakan pemangkin kepada kejayaan pelaksanaan inisiatif kerajaan yang akhirnya bermanfaat untuk rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dan sila tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa kata Anwar Ibrahim tidak dapat memacu Malaysia ke mercu kegemilangan. Hanya orang-orang yang mungkin hater kepada Anwar Ibrahim saja yang sanggup mengatakan itu. Kali ini sekali lagi Anwar Ibrahim menunjukkan dan membuktikan beliau adalah pemimpin yang tepat untuk Malaysia pada masa ini. Ini apabila Anwar Ibrahim sekali lagi bertemu kepimpinan dunia Islam. Kepimpinan dunia Islam di seluruh dunia sebenarnya amatlah menghormati Anwar Ibrahim sebagai pemimpin Islam yang ulung, yang luar biasa di rantau Asia Tenggara, khususnya juga Asia. Ini apabila Anwar Ibrahim sendiri disahkan bertemu kepimpinan dunia umat Islam. Dalam kesibukan Anwar Ibrahim menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempat mengadakan pertemuan di sela-sela sesi UNGA dengan kepimpinan dunia Islam. Antaranya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Presiden Iraq Abdul Latif Rashid.
Beliau antara lain membincangkan kerjasama pelbagai sektor dan hubungan dua hala yang lebih rapat dengan negara-negara tersebut. Mengulas pertemuan Anwar, Erdogan, Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Datuk Puad Zarkasi yang turut berada di dalam legasi Malaysia bersama Anwar berkata, kedua-dua pemimpin mempunyai hubungan peribadi yang rapat dan lama. Puad turut mencatatkan hal dengan dagangan Malaysia, Turki di halaman Facebooknya. Pada tahun 2022, Turki di destinasi ekspor terbesar Malaysia, rakan kongsi perdagangan ketiga terbesar dan sumber import ke-6 terbesar di kalangan Asia, negara Asia. Perdagangan dua hala Malaysia-Turki berjumlah RM20.25 bilion, tertinggi dalam rekod setakat ini. Semoga hubungan lama kedua negara ini akan membuat lebih banyak lagi pelaburan Turki di Malaysia. Dipetik daripada Harapan Daily, kali ini benar-benar Anwar buktikan dia ialah pemimpin Islam yang bukan calang dan yang boleh dikata terulung. Kerana ini telah membawa kepada pertemuan Anwar Ibrahim dengan kepimpinan dunia Islam yang lain. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau benar ini dilaksanakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya jangka semua ahli pembangkang, ahli parlimen pembangkang mengalami masalah yang besar dan silap-silap ramai yang tak akan dapat maintain kawasan mereka dan tak dapat pula melaksanakan tanggungjawab mereka. Mengapa perkara ini berlaku? Menurut beberapa penganalisis politik, semua ini berlaku kerana keengganan mereka sendiri, tindakan dan sikap mereka sendiri yang kelihatan seakan-akan ego, sombong dan tak sedia untuk berdamai, membuat MOU dengan Anwar Ibrahim. Apa salahnya melaksanakan MOU, membuat perdamaian dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan peruntukan mereka? Walhal, pilihan raya masih lama lagi. Kecualilah, kata seorang penganalisis politik, kecualilah kalau Perikatan Nasional memang masih berniat mahu mencari jalan menjatuhkan kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini di tengah jalan, di tengah penggal. Oleh sebab itulah, dipetik daripada sabudinhusin.com, beliau mengatakan, elok Anwar tutup saja perbincangan. Peruntukan dana kerajaan kepada ahli parlimen pembangkang tidak perlulah diberikan. Isu sama ada perlu atau tidak kerajaan memberi peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang terus menjadi perdebatan tanpa jawapan. Bagi Perdana Menteri, pendirian beliau adalah jelas, iaitu jika ahli parlimen blok pembangkang inginkan peruntukan bagi menjaga kawasan masing-masing, mereka harus datang dan berbincang terlebih dahulu dengan pihak kerajaan. Artinya, kerajaan tidak boleh dan tak akan memberi peruntukan begitu saja kepada ahli parlimen pembangkang tanpa ada apa-apa perbincangan, persefahaman atau perjanjian. Dalam hal ini, Anwar Ibrahim mengimbas bagaimana ketika Pakatan Harapan PH menjadi pembangkang di era kepimpinan Ismail Sabri Yaakob dahulu, di mana beliau sebagai ketua pembangkang telah mengusahakan agar sesuatu MOU ditandatangani dengan pihak kerajaan. Adakah sekarang ini ketua pembangkang iaitu Hamzah Zainuddin telah melaksanakan tugas seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu mencari jalan bagaimana dapat atau mengusahakan agar suatu MOU dapat dimeterai antara kerajaan perpaduan dengan Perikatan Nasional. Persoalannya, adakah Hamzah Zainuddin sudah mengambil langkah mengusahakan perkara tersebut atau masih enggan untuk melaksanakannya? Berikutan adanya MOU antara Pakatan Harapan dengan kepimpinan Tan Sri Ismail Sabri Yaakob pada waktu tersebut, maka sebagaimana ahli parlimen kerajaan dapat peruntukan, ahli parlimen pembangkang juga memperolehinya.
Masalahnya sekarang ini ialah, walaupun Anwar telah menyebut perkara ini sejak awal beliau menjadi Perdana Menteri, namun blok pembangkang langsung tidak memberi respon mengenainya. Timbalan Perdana Menteri Fadila Yusof yang diberi mandat untuk mewakili kerajaan bagi tujuan perbincangan memaklumkan bahawa sehingga ini belum ada mana-mana ahli parlimen atau kumpulan ahli parlimen blok pembangkang datang menemuinya. Kenapa begitu? Adakah mereka tidak mahu peruntukan daripada kerajaan? Kalau tidak perlukan peruntukan daripada kerajaan, kenapa ada ahli parlimen mereka mengeluh dalam parlimen tentang ketidakmampuan menjaga kawasan dan membantu rakyat, waima untuk membuka pusat khidmat sekalipun? Atau mereka mahu diberi peruntukan itu tanpa sebarang syarat? Dalam hal ini, meskipun Anwar Ibrahim ternampak masih mempunyai isyan serta rahmah ingin memberi juga peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang, hanya dengan syarat mereka perlu datang berbincang dengan Fadila terlebih dahulu, daripada segi politik dan kepentingan parti yang menjadi kerajaan, peruntukan itu sebenarnya tidak harus diberikan sama sekali. Permintaan PN tidak harus dilayan dan hanya ahli parlimen kerajaan saja yang patut layak mendapat peruntukan. Oleh kerana parti-parti perlu bertanding setiap 5 tahun sekali dalam PRU, adalah penting untuk ditunjukkan kepada rakyat bahawa ada beza antara ahli parlimen kerajaan dengan ahli parlimen pembangkang dalam tempoh 5 tahun berkenaan. Jika diberi peruntukan yang sama dan tiada perbezaan daripada segi kemampuan berkhidmat kepada rakyat, ahli parlimen pembangkang akan berpotensi terus menang dalam PRU setiap 5 tahun, lantaran rakyat langsung tidak merasa ada beza diwakili wakil kerajaan atau pembangkang. Ini jelas bukanlah suatu keadilan bagi parti yang menang PRU dan menjadi kerajaan. Sebaliknya, semacam memberi keistimewaan kepada parti pembangkang. Lebih buruk dan terkutuk disebabkan diberi peruntukan seperti suatu kewajipan oleh kerajaan itu, ia tidak menjadikan ahli pembangkang ada rasa bersalah, walaupun hari-hari mereka mengutuk, memaki hamun dan mahu menjatuhkan Perdana Menteri. Dalam arti kata lain, dengan memberi peruntukan itu juga menjadikan PRU yang akan diadakan setiap 5 tahun untuk memilih ahli parlimen dan parti menjadi kerajaan sudah tidak bermakna lagi. Cuma dalam hal ini, rakyat yang membuat pilihan memilih ahli parlimen pembangkang tidaklah harus dihukum dan dinafikan hak mereka menikmati pembangunan dan kehidupannya sama seperti pengundi di kawasan lain. Apa yang perlu dilakukan ialah kerajaan harus melantik penyelaras atau apa-apa nama jawatan lain di setiap kawasan yang dimenangi parti pembangkang itu. Melalui mereka itulah disalurkan segala peruntukan untuk rakyat sebagai mewakili parti yang sedang memerintah. Dengan itu, rakyat akan nampak ada perbezaan antara kawasan yang diwakili wakil rakyat, kerajaan dengan diwakili pembangkang. Sekaligus memungkinkan parti yang mewakili kerajaan boleh menang dalam PRU yang seterusnya. Ini baru demokrasi dan keadilan. Mungkin ada yang berkata, kenapa rakyat atau kenapa kerajaan negeri Kelantan, Kedah dan Terengganu yang ditabir PN baru-baru ini boleh mengumumkan akan memberi peruntukan yang sama kepada semua wakil rakyatnya, termasuk daripada pembangkang. Jangan kita cepat terpedaya. 3 kerajaan negeri itu sebetulnya baru saja bersikap pemurah sedemikian kerana kerusi yang dimenangi pembangkang amat sedikit, iaitu 2 di Kedah, 2 di Kelantan dan 0 di Terengganu. Adakah penggal sebelum ini di mana pembangkang ada banyak kerusi di Kelantan, Terengganu dan Kedah, peruntukan sama rata seperti itu diberikan? Selain itu, ketika Muhyiddin Yassin merupakan pengerusi Perikatan Nasional jadi Perdana Menteri sebelum Ismail Sabri, peruntukan sama rata kepada ahli parlimen turut tidak pernah menjadi amalan. Beberapa ahli parlimen UMNO sendiri, misalnya Zahid Hamidi,
Nazri Aziz dan Ahmad Maslan pernah dipetik media memaklumkan tidak mendapat peruntukan. Walaupun UMNO adalah sebahagian daripada kerajaan ketika era Muhyiddin itu. Sekarang bila tiba-tiba PN gegak gempita mahu peruntukan sama rata, sembang kari apa mereka ini? Seeloknya Anwar tutup saja perbincangan isu ini. Lebih baik cepatkan lantik penyelia atau penyelaras yang disebutkan tadi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komenan dan sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.